Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Kita akan teruskan bacaan daripada kitab Petunjuk Tarekat ke Jalan Akhirat karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda, pada muka surat yang ke-159, muka surat yang ke-159, bab ataupun tajuk jagalah amanat dan jangan sekali-kali berkhianat. Kita akan baca bermula muka surat 160. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaklah anda berbicara yang benar dan memenuhi janji bila berjanji, atau mengatakan sesuatu kepada orang lain, kerana memungkiri janji dan tidak mengindahkan apa yang dikatakan itu termasuk tanda-tanda nifaq. Tersebut di dalam sebuah sabda baginda Nabi SAW, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadhaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, bila berbicara berdusta, bila berjanji memungkiri, dan bila diamanatkan berkhianat. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanda orang munafik yang merupakan golongan yang terbahagi kepada 2 golongan sebenarnya munafik ni. Yang pertama ada namanya munafik al-iman atau munafikul aqidah, di mana mereka adalah golongan yang memang betul-betul kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tak beriman kepada Allah, hanya berlakon macam orang beriman. Itu namanya munafik iman atau munafik akidah, di mana hukum mereka adalah kufur, tetapi mereka hanya berselimut dengan pakaian Islam, tapi dalam hatinya kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah SAW. Tentang mereka inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan seterusnya. Tetapi golongan munafik yang kedua adalah golongan mereka ini orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan semua rukun-rukun iman. Mereka pun solat, mereka pun puasa, mereka pun zakat, mereka pun haji. Semua seperti mana orang Islam yang lain. Hanya sahaja mereka bersifat dengan sifat-sifat orang munafik. Ini adalah satu golongan yang cukup bahaya, kerana sifat-sifat seperti itu akan membuka jalan supaya mereka akan bersifat dengan sifat munafik akidah. Maka dalam hal ini, baginda Rasulullah SAW sebutkan ayatul munafik, tanda orang munafik. Maksud disebutkan tanda di sini ialah mereka bukanlah tergolong dalam munafik yang benar-benar munafik, tapi mempunyai tanda-tanda nifak dalam diri mereka. Tanda-tanda mencontohi sifat orang-orang munafik, iaitu seorang Islam, seorang beriman, tetapi bila mana dia bercakap, dia akan berdusta. Orang Islam, orang beriman, tapi bila mana dia berjanji, dia sering memungkiri janjinya. Orang Islam, orang beriman, tetapi bila mana dia diberikan amanah, dia akan mengkhianati amanah tersebut. Maka ini adalah tanda-tanda nifak yang perlu untuk dirisaukan, kerana terkadang perbuatan-perbuatan ini tidak akan disedari dan akan mudah untuk seseorang tergelincir sehingga dia tidak sedar bahawa di dalam muamalat hariannya dia mencontohi dan mewarisi sifat-sifat orang munafik. Kemudian disebutkan pada ayat yang seterusnya dalam sebuah riwayat yang lain, ditambah 2 lagi, iaitu
bila berbuat perjanjian menipu, dan bila berselisih bertingkah laku buruk. Kemudian pada tajuk yang seterusnya, Imam Abdullah bin Haddad menyebutkan pada tajuknya jangan suka bermuka-muka. Maksudnya di sini pesanan kepada kita orang beriman supaya jangan berwajah dua. Depan baik tapi belakang jadi syaitan contohnya. Orang yang bermuka. Ini juga adalah satu sifat yang penyakit yang ada kepada semua golongan. Baik yang menuntut ilmu, baik orang agamawan, baik pemimpin, baik siapa sekalipun, maka berhati-hati daripada bersifat dengan sifat bermuka-muka. Kata Imam Abdullah bin Haddad, hendaklah anda menghindari diri dari bermuka-muka dan suka bertengkar. Kerana keduanya itu selalu menyempitkan dada dan merungsingkan hati. Dan kerananya akan berlaku permusuhan dan berbenci-bencian. Jika anda orang yang mahu bermuka-muka atau bertengkar dengan anda sedang kata-katanya memang benar, maka wajarlah anda menerima yang benar itu daripadanya. Sesungguhnya yang benar itu memang wajar diikuti. Tetapi jika apa yang ditengkarkannya itu tidak benar, maka sebaiknya anda tidak mempedulikan saja, kerana dia itu seorang yang jahil dan bukankah Allah Ta'ala telah berkata di dalam Al-Quran, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil itu. Maka dalam hal ini, menghindarkan diri daripada sifat bermuka-muka ataupun berlakon. Ini adalah satu perkara yang akan menyebabkan hati seseorang tidak tenang. Apa guna orang berwajah dengan wajah yang dua? Kerana hakikatnya dia pun tahu wajahnya kalau ada wajah yang dua ke, wajah yang tiga ke, hatta kalau ada 10 wajah sekalipun, tidak ada satu pun kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Taala mengetahui setiap sesuatu yang disembunyikan dan setiap sesuatu yang dirahsiakan. Maka tidak ada faedah kepada orang yang nak berwajah depan baik, belakang tidak baik. Kerana hakikatnya dia menipu, tidak lain tidak bukan hanya menipu kepada dirinya sendiri. Kemudian pada bab yang seterusnya, tajuk yang seterusnya, jangan banyak bersenda gurau. Kata Imam Abdullah bin Haddad, wahai saudaraku, hendaklah anda meninggalkan pergurauan sama sekali, tetapi jika sekali-sekali anda hendak bergurau atas niat hendak melapangkan hati seorang Muslim, maka janganlah sampai anda berkata kecuali yang benar saja. Nabi SAW telah bersabda, La tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'iduhu maw'idatan fatukhlifuh. Jangan engkau bertengkar dengan saudaramu dan jangan ajak dia bergurau, dan jangan engkau membuat sesuatu janji lalu engkau memungkirinya. Maka dalam hal ini perbuatan bergurau senda bukanlah suatu perkara yang tidak boleh langsung. Macam mana kita nak hidup kalau tak boleh bergurau? Bergurau ni salah satu perkara yang menjadi fitrah kepada kita. Tetapi dalam hal bergurau ni dipesan kepada kita, jangan menyebabkan gurauan itu sehingga menyebabkan terluka hati seseorang. Baginda Rasulullah SAW pun bergurau juga. Bahkan ada kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama mengumpulkan tentang hadis-hadis tentang gurauan Nabi SAW. Tetapi gurauan-gurauannya mestilah gurauan yang tidak mengaibkan orang, gurauan yang tidak menjatuhkan air muka orang, gurauan yang tidak menyebabkan niatnya supaya orang lain ketawa tetapi menyakitkan sebahagian orang lain. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah juga ada pesan, jangan sampai seseorang bergurau atau ingin menghiburkan orang lain
tetapi pada masa yang sama dia menyakitkan seseorang yang lain pula, perbuatannya itu dia mungkin akan diseksa di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala 70 kharifa. 70 tahun akan diseksa dalam api neraka Allah kalau di mana gurauan seseorang menyebabkan orang lain terasa hati, menyebabkan orang lain marah, menyebabkan orang lain tidak suka kepada apa yang diguraukan. Maka dalam hal ini kita juga perlu berhati-hati dalam bergurau supaya jangan sampai berguraunya kita itu dengan niat untuk menyakitkan hati orang. Tapi niat gurauannya macam mana? Bergurau atas niat hendak melapangkan hati seorang Muslim. Tapi dalam hal itu pun jangan berkata kecuali dengan perkara-perkara yang benar. Jadi macam nak bagi happy sikit majlis contohnya. Nak bagi happy sikit suasana kita contohnya. Itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai gurauannya itu menjadikan suatu perkara yang akan menyakitkan orang lain. Kemudian hendaklah anda membesarkan kaum muslimin dan menghormatinya, terutama sekali orang yang mempunyai kelebihan seperti para ulama, para orang soleh, orang yang berpangkat, dan orang tua yang berambut putih dalam Islam. Awas jangan anda mengancam seorang muslim atau anda menakut-nakutkannya, mengejek-ngejeknya, mengejinya atau anda memandangnya dengan rendah, kerana semua ini termasuk akhlak yang buruk dan perbuatan yang tercela. Baginda Nabi SAW bersabda, bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Memadailah seseorang itu dikira jahat apabila dia menghina saudaranya seorang muslim. Jadi kita dituntut untuk meletakkan penghormatan sesama manusia. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala memuliakan semua manusia. Bahkan ayat tentang kemuliaan manusia dalam Quran Allah sebutkan, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan bani Adam. Cuba kita lihat, yang memuliakan adalah Allah, yang dimuliakan makhluknya bani Adam semua sekali. Jadi bila sebut bani Adam, ini general, umum, kepada semua golongan manusia ini ada kemuliaan sebagai seorang manusia di sisi Allah. Yang bermaksud kemuliaannya adalah lebih mulia daripada haiwan, lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang tertentu. Maka memuliakan manusia itu sudah ada dalam Quran. Apalagi kalau manusia itu orang beriman. Apalagi kalau manusia itu orang saleh. Apalagi kalau para alim ulama. Apalagi kalau orang yang berusia daripada kita, orang yang lebih berkedudukan daripada kita, semuanya itu mempunyai kedudukan dan hak untuk dimuliakan. Akan memuliakan orang tua. Baginda Rasul SAW sebutkan di dalam hadis bahawa laisa minna, bukan daripada kalangan kami, orang yang tidak meletakkan kedudukan mulia kepada para ulama dan orang yang tidak memuliakan orang-orang tua daripada kalangan kita. Maksudnya memuliakan orang yang alim, ini suatu hak orang alim. Memuliakan orang yang lebih berusia daripada kita juga adalah suatu hak kepada mereka. Maka baginda Nabi sebutkan, laisa minna, bukan daripada kalangan kami. Maksudnya bukan daripada kalangan orang yang berpegang dengan jalan kami, yakni jalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, agamanya Rasulullah, iaitu merendahkan kepada orang yang lebih berusia. Dalam hal ini, tradisi kita di Nusantara ini cukup terkenal dengan memuliakan orang yang lebih berusia. Maka itu dikekalkan. Ada sebahagian tradisi masyarakat di luar, terkadang tidak ada namanya penghormatan kepada orang yang lebih berusia. Jadi kita jangan ambil contoh macam tu. Kekalkan contoh-contoh yang baik yang sudah ada di Nusantara ini dengan hormat kepada orang tua, apalagi kalau mereka itu daripada kalangan ahli keluarga kita, itu dikekalkan. Kerana menghormati orang tua adalah bahagian daripada pesanan yang dipesan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis. Apalagi menghormati orang soleh, meletakkan kemuliaan kepada orang soleh. Khususnya dalam bulan Ramadan.
Dalam bulan Ramadan, antara sunnah yang dituntut adalah menziarahi orang-orang soleh. Cuma kita waktu PKP ni kita tak boleh lah nak ziarah. Tapi apa salahnya kita ikut juga majlis-majlis orang-orang soleh, para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita tergolong juga daripada kalangan orang yang mendapatkan pahala ziarah, pahala ikut sama dalam majlis-majlis mereka. Akan menziarahi orang-orang soleh di bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana baginda Rasul SAW diziarahi oleh malaikat Jibril khusus dalam bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril akan datang menziarahi baginda Rasulullah SAW. Maka daripada situ diambil sunnah di dalam menziarahi orang-orang saleh di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kemudian, apatah lagi meletakkan kehormatan, menghormati, membesarkan para ulama. Dalam hal ini, jelas kepada kita di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati para ulama dan memuliakan orang-orang berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kemudian Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sebutkan pada tajuk yang seterusnya, sifat tawadhu, sifat yang mulia. Hendaklah anda bersifat tawadhu dan merendah diri, kerana yang demikian itu termasuk akhlak orang-orang mukmin. Awas darimu dari sifat takabbur dan membesarkan diri, kerana Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang membesarkan dirinya. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkatnya. Siapa yang mengangkat diri, Allah akan merendahkannya. Dalam hadis kata baginda Rasulullah SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tiada akan memasuki syurga siapa yang menyimpan di dalam hatinya seberat debu dari sifat takabbur, sifat sombong. Ini suatu penyakit yang sangat berbahaya. Orang yang ada sifat sombong, takabbur, yang rasa dirinya besar, dia akan memandang semua orang macam mana kita melihat orang daripada tempat yang tinggi. Kita kalau duduk tempat tinggi, tengok bawah, katakan kita duduk tingkat 10. Kita tengok kereta yang tak besar pun boleh ukur dengan jari macam ni, nampak kecil semua. Itu umpama orang yang sifatnya bersifat dengan sifat takabur. Dia ni sentiasa melihat orang semuanya dengan pandangan matanya, semuanya nampak kecil. Yang dia akan rasa dirinya hebat, dia akan rasa dengan dirinya besar, kerana mungkin dengan beberapa kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Mungkin Allah beri kelebihan dengan ilmu, mungkin Allah beri kelebihan dengan pangkat, mungkin Allah berikan kelebihan dengan dia itu terkenal, masyhur, mungkin Allah berikan kelebihan dengan harta. Semuanya itu terkadang membuka peluang untuk seseorang bersifat sombong dengan orang lain. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya sebut, kita ni Allah Ta'ala berikan dua mata. Jadikan satu mata kanan untuk melihat kelebihan orang lain atau kemuliaan orang lain. Satu biji mata lagi untuk melihat keburukan diri sendiri. Jangan sampai mata yang ada hanya melihat keburukan orang dan melihat kelebihan yang ada kepada diri sendiri. Al-kibru batrul haqq yakni raddahu wa ghamtun nas yakni ihtiqarihim. Sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Siapa yang memandang dirinya besar dan memandang orang lain kecil, maka dia termasuk orang yang takabur. Orang yang takabur, yakni membesarkan diri, dan orang yang tawadhu, yakni merendahkan diri, ada tanda-tandanya yang dapat dibezakan di antara satu dengan yang lain. Jadi maksudnya tawadhu ini ada tanda dia, takaburnya juga ada tanda. Apakah tanda orang yang tawadhu? Suka menyendiri dan tidak suka dimasyhurkan kepada ramai. Suka menerima kebenaran yang datang dari siapa saja. Tidak kira dia itu orang besar atau orang kecil. Ada sebagian orang kadang-kadang, kalaulah yang kebenaran itu datang daripada orang yang lebih rendah kedudukan daripada diri dia, maka dia tak boleh nak terima. Ini adalah contoh orang yang sifatnya sombong. Dia tak boleh dengar kalau nasihat itu datang daripada orang lebih bawah daripada dia. Ya, dia berpangkat, dia berkedudukan,
tak boleh terima pandangan orang yang lebih bawah, tak boleh terima teguran, tak boleh terima pandangan, maka ini adalah sifat takabur yang dihina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suka duduk dengan mereka dan mencampur di antara juga sifat orang-orang yang tawaduk, iaitu suka kepada orang-orang fakir miskin. Dia tidak hanya selesa duduk di kalangan orang-orang kayangan saja, tidak. Tapi dia juga rasa tidak janggal bila mana duduk bersama dengan orang fakir miskin. Suka duduk dengan mereka dan mencampuri mereka. Di antaranya lagi, suka memenuhi semua hak-hak teman taulan dan suka membantu mereka dengan kadar yang sedaya upayanya. Kemudian suka berterima kasih kepada siapa yang menunaikan haknya serta memaafkan siapa yang mencuaikan hak itu. Di antara tanda-tanda takabur pula, suka hendak memimpin majlis. Ini sangat dekat dengan kita selaku talabatul ilm, pelajar-pelajar ilmu, supaya jangan cepat untuk bersifat dengan sifat-sifat seperti ini. Ini teguran khas daripada Imam Al-Haddad kepada orang-orang yang duduk dalam dunia talabatul ilm, dalam lingkungan pelajar-pelajar ilmu, iaitu antara sifat-sifat tanda-tanda takabur adalah suka memimpin majlis, duduk di tempat terdepan di majlis dan di tempat keramaian, minta didahulukan dari teman-teman yang lain, selalu membersihkan diri, yakni selalu mengatakan dirinya bagus dan minta orang memujinya serta menuntut dipenuhi semua haknya. Ini adalah satu penyakit sebenarnya, satu musibah kepada penuntut ilmu bila mana suka untuk ke depan dan suka tasaddur. Antara fitnah kepada penuntut ilmu khususnya di zaman kita sekarang adalah bila mana seorang penuntut ilmu tu suka tasaddur. Tasaddur ini maksudnya suka ke depan tanpa ada keperluan dan dengan ketepikan orang-orang yang patut untuk dia ikut atau orang-orang yang patut untuk dia dahulukan. Baru balik belajar daripada luar negara sudah buka majlis. Tak tanya, tak ziarah, tak tahu tempat macam mana, tak tahu macam mana sumbangan orang-orang alim yang ada di tempat tersebut, tidak berbincang dahulu dengan orang-orang alim yang sudah lama berdakwah di situ. Jadi ini satu penyakit di zaman kita sekarang, baru balik daripada belajar, belum kenal lagi mubtada' khabar, tapi nak ceramah, tapi nak bangun bagi tausiah, tapi nak buka majlis. Untuk apa? Tidak untuk dikenal, untuk jadi masyhur. Ini satu penyakit yang merebak di zaman kita sekarang yang tidak ada faedah pun. Akhirnya dia tidak lebih daripada hanya untuk buat satu majlis untuk sama-sama dilihat macam mana orang lain melihat majlis para guru-guru yang lain. Apa faedah yang dapat? Tak ada dapat apa-apa faedah kecuali nakkan kemasyhuran. Maka perkara ini perlukan kepada penelitian. Biarlah yang mengajar itu mendapatkan ijazah mengajar daripada guru-guru. Yang ingin bercakap depan orang ramai, dapatkan ijazah, dapat izin untuk mengajar daripada guru-guru yang dah endorse, dah tahu malakatul ilm yang ada kepada diri seseorang, maka gurunya bagi tahu, saya mengizinkan untuk kamu ceramah, mengizinkan untuk kamu buka majlis, mengizinkan untuk kamu mengajar. Bukan pergi belajar, balik, terus buka majlis, terus ceramah. Ini bukan tempatnya untuk menguji bakat. Ini bukan tempatnya untuk bina pengikut, tidak. Tetapi ini urusan agama, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah untuk mengajak orang ramai untuk datang dekatkan diri kepada Allah, ada dia punya sistemnya. Maka penyakit yang sedang kritikal di zaman kita sekarang adalah di kalangan penuntut-penuntut ilmu yang masih mentah, tetapi suka untuk letakkan dirinya sebaris dengan orang-orang alim. Kita tidak ada salah untuk mencontohi mereka, hatta dalam pakaian pun tidak ada salahnya, kerana
mencontohi jalannya orang-orang soleh dalam berpakaian, itu adalah bahagian daripada perkara yang dituntut. Tetapi jangan sesekali untuk meletakkan dalam diri, saya sudah berpakaian, dah pakai jubah 2 lapis, dah pakai serban berapa tingkat, oh saya patut dimuliakan macam orang lain juga. Ini satu penyakit yang dahsyat, yang tidak akan membawa kecuali akan membawa kepada kecelakaan kepada dirinya. Maka kena berpijak di bumi yang nyata. Kalau kita ingin mencontohi kepada jalan para salafus salih, orang-orang salih zaman dahulu, para ulama-ulama zaman dahulu, kalau datang ke satu negeri, tempat pertama yang akan dicari apa dia? Cari orang alim di tempat tu. Itu pintu masuknya. Itu adabnya. Datang ke satu negeri, siapa orang alim di situ, diziarahi, diperkenalkan diri, diminta doa, bagi tahu ni saya datang di sini, kalau ingin kalau sama-sama boleh turut sama berkhidmat untuk ajarkan agama di sini, itu adabnya. Bukan terus datang buka majlis. Ini satu perkara yang perlu untuk diambil perhatian supaya kita tidak terlepas pandang dan tidak terlepas daripada garis yang telah diletakkan oleh para salafus salih kita yang terdahulu, supaya masing-masing daripada kalangan kita cukupkan diri dengan ilmu yang mantap. Jangan sampai kita bercakap tetapi tak ada ilmu. Kita bercakap jadi penceramah yang hebat, tetapi macam tin kosong. Nak jadi penceramah tak payah pergi belajar luar negara pun. Pegang handphone, buka YouTube, boleh jadi penceramah dah. Tapi agama ini bukan perlukan kepada penceramah. Agama ini perlukan kepada orang alim. Untuk bentuk agama ini, untuk berdakwah kepada orang ramai, perlukan kepada penceramah yang alim, bukan hanya yang pandai cakap. Kerana agama ini tidak akan tertegak kecuali dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, berikan kita futuhat supaya dada kita dipenuhi dengan ilmu yang benar, dan akhirnya akan membawa kepada kita kejayaan dunia dan akhirat kita. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu wasallam ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب